Saya dah janji beberapa hari yang lalu untuk kemukakan cerita Raja Mendelia dan Si Kito dalam buku kitab kita panggil, buku lama sejarah yang sebut sejarah Melayu. Tapi seperti mana kita tahu, sejarah Melayu ini ada beberapa versi. Itu Raja Mendelia dalam drama lah saya, dalam Bangsawan di Udara. Saya fikir tidaklah rupa macam tu, saya tak tahu lah, tak ada foto je. Tapi saya gunakan juga teks Sulalat As-Salatin, yakni pertuturan segala raja-raja, yang juga disebutkan nama sejarah Melayu. Ini yang buku yang diterbitkan oleh Yayasan Karyawan. Dan yang ini dikaji dan diperkenalkan oleh Profesor Muhammad Haji Saleh. Diterbitkan oleh Dewan Bahasa, tetapi ada satu projek Yayasan Karyawan. Karya agung Yayasan ini dari Dewan Bahasa, Dewan Bahasa, tapi dianggap bawah karya agung. Ini maknanya penting. Saya nak sebut satu perkara. Ini kita orang Melayu, hidup Melayu, dan tapi tanya pernah baca sejarah Melayu? Tak. Pernah dengar? Ada dengar. Pernah baca hikayat Hang Tuah? Tak. Ini semua dongeng, legenda. Betul, sebahagiannya legenda, sebahagiannya dongeng, tapi sebahagiannya itu kenyataan sejarah. Dan versinya pun banyak. Yang popular ini adalah versi edisi pelajar yang diselenggara oleh A. Samad Ahmad. Ini yang popular, yang banyak dibaca, yang penting, daripada awal, dan juga yang disebut penting daripada sampai ini yang diterbitkan juga John Leyden. John Leyden ini menterjemahkan Malay Annals, Malay Annals dalam bahasa Inggeris, with an introductory essay by Virginia Matheson Hooker and M.B. Hooker, Malaysian branch of the Royal Asia Society reprint. Ini. Kemudian ada Sejarah Melayu, The Malay Annals, compiled by Chia Boon King and Abdul Rahman, and transcribed by Abdul Rahman Haji Ismail. Saya nak tunjuk ini bahawa dia ada beberapa versi, yang kita harus faham tentang Malay Annals. Dan juga Malay Annals yang diterjemah oleh C.C. Brown from M.S. Raffles number 18. Ini dia yang jadi saya sebenarnya sebut ada sisi kelainan tentang saya tak guna terjemahan Inggerisnya, saya guna teks asal Melayunya. Dan Profesor Nick Safiah mempermudahkan menjadikannya cerita-cerita dari Sulalat As-Salatin. Penyelenggaranya Profesor Nick Safiah, sebuah cerita tentang raja-raja Melayu yang mencapai tahap kegebilangannya di Melaka dan berakhir di Sayong. Ini dipermudahkan dengan cerita-cerita mengikut tajuk beberapa bendahara paduka raja, beberapa isu agama, dan Tun Mutakhir menjadi bendahara Seri Maharaja. Jadi kena cerita Tun Fatimah, semua ini. Dan saya fikir harus kita baca lah. Baik. Tapi untuk hari ini saya nak bincang mengapa dalam Kongres Keadilan pasal di Melaka. Jadi saya teringat karya sejarah Melayu dan ada kaitan dengan kes rasuah, kes fitnah, kes kezaliman raja dan juga mana sistem perundangan, dan yang lebih besar pengkhianatan. Dalam buku sejarah Melayu diceritakan umpamanya bendahara Seri Maharaja pada masa itu di bawah Sultan Mahmud Shah punya kedudukan dan kekayaan, dan dicemburui
oleh beberapa pembesar-pembesar lain dan kemudian difitnah. Saya pendekkan ceritanya ya. Dan fitnah tu ada kes juga kerana yang bawa fitnah awal Raja Mendelia, dan kemudian guna seorang saudagar Sikitul yang berhutang dengan Raja Mendelia. Dan Raja Mendelia, kalau Sikitul tu dapat bersama dia dalam komplot fitnah ini, akan dipupuskan hutang. Tetapi yang diterangkan juga di sini ialah kerana ini semua soal wang-wang ketul-ketul emas yang dirompak, dicuri secara rasuah. Jadi ada rasuah kerana fitnah. Kerana Raja Sultan Mahmud Shah tanpa usul periksa, kerana ada juga dendam kesumat terhadap Bendahara Seri Maharaja, kerana tak bagi tahu anak cantik Tun Fatimah itu dikahwinkan kepada orang lain, dan Raja berminat dengan Tun Fatimah. Jadi senang dia terima fitnah itu. Maka hukuman apa? Hukuman ialah bila Raja Mendelia dengan cerita Sikitul, kemudian dihalalkan hutang, maka Sultan Mahmud Shah lepas dengar cerita itu daripada Laksamana kepada Raja Mendelia, dan Laksamana ditugaskan untuk menghadap Sultan Mahmud Shah, dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Shah cerita Raja Mendelia, dan senang menangkap perasaan Sultan Mahmud Shah kerana dia berdendam dengan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya Tun Fatimah. Maka Sultan Mahmud Shah menitahkan Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara membunuh Bendahara Seri Maharaja. Saudara, yang dibunuh itu seluruh keluarga Bendahara Seri Maharaja, anak, keluarga, cucu, semuanya, melainkan Tun Fatimah yang kemudian diperintah untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Jadi saudara, apa ceritanya? Pertama, rasuah. Kedua, fitnah. Ketiga, kerana tidak ada sistem keadilan, maka dibunuh semuanya. Walaupun kemudian ceritakan bila Sultan tahu kemudiannya, dia menyesal, kemudian titah membunuh Raja Mendelia yang memfitnah. Kemudian Sikitul, nanti bagus, ini pengajaran kadang-kadang dalam sejarah Melayu ni. Sejarah Melayu ini tulis itu untuk jaga raja-raja, tapi di samping itu fakta itu tak diketepikan. Dia tak kata raja salah, tapi dia hanya cerita Sultan Mahmud membunuh, menitahkan supaya dibunuh. Kemudian bila dia tahu, dia menyesal, kemudian orang yang memfitnah itu dihukum bunuh. Raja Mendelia dihukum bunuh. Tapi Sikitul celaka ini apa jadi? Sikitul yang membawa citra fitnah yang orang yang rasuah dan jahat ini, dalam sejarah Melayu dia sebut di sini, Syahadan Kitul dibunuh baginda, disuruh baginda sulakan melintang. Ini nak tunjuk bahawa orang yang fitnah dan khianat jahat ini bukan jadi hukum bunuh, disula ni mengambil tombak, disula dari bawah. Jadi kemaluan dia disula dalam keadaan melintang, ya. Jadi saudara bayangkan, nak tunjuk bahawa bagaimana Laksamana dititah oleh baginda untuk melakukannya. Maka Paduka Tuan, anak bendahara Paduka Raja, dijadikan Sultan Mahmud Shah bendahara, ya. Jadi ini di antara cerita yang berakhir dengan tragedi, sebab ini menyebabkan kerajaan mula lemah, dan ini juga ketika di mana Portugis menyerang Melaka. Jadi dalam ucapan saya di Kongres Keadilan itu menyatakan bahawa bagaimana rasuah, fitnah
badan kehakiman yang lemah, dan pengkhianatan itu menyebabkan akhirnya runtuhnya kerajaan Melayu Melaka. Jadi ialah saya sebenarnya berminat nak baca sikit dia sebab sedia lepas ni adapun akan Tun Mat Ulat Bulu, iaitu anak Tun Zainal Abidin. Kadang-kadang keluarga ada nama-nama menarik juga ya. Ada nama apa? Tun Mai Ulat Bulu, anak Tun Zainal Abidin. Diam di Lubuk Cina, dipanggil orang Datuk Lubuk Cina. Dia ceritalah anak-anak dia, anak-anak nama dia. Mahmud Shah pula, dia bila dia kahwin dengan Tun Fatimah, dia sangat kasih pada Tun Fatimah. Tapi sebaik saja dan diangkat sebagai raja perempuan. Tapi jikalau baginda bunting, maka disuruh buangkan. Ini maknanya dia tak boleh terima kesedihan, kepeliwan ibu bapaknya dan saudaranya dan bekas suaminya dibunuh begitu rupa tanpa apa-apa kesalahan. Sehinggalah bila Sultan Mahmud Shah bagi tahu kepada Tun Fatimah, janganlah buang anak-anak itu ya. Kalau lelaki, beta akan derajakan. Jadi itu kisah sejarah Melaka ini, dan kisah Sultan Mahmud Shah. Walaupun di sini tengok, sebermula akan Sultan Mahmud Shah senantiasa baginda mengaji kepada makhdum Sadar Jahan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi maknanya dalam dia ada kepiling-kepiling tentang agama, tentang Islam ni. Jadi landasan dalam sejarah Melayu ini dia cuba balik-balik bahawa Sultan ni dah menyesal kahwin dengan Tun Fatimah, dan baliklah pada mengaji kepada seorang syekh namanya Makhdum Sadar Jahan. Saya ingat memang agak namanya kalau ikut keturunan India. Tapi tak apalah, saya cuma nak bagi galakan dulu saudara ya, di antara yang patut kita lakukan masa cuti ini. Tak payahlah pakai ni hardcover ni ya, pakai Sulalatus Salatin ataupun ringkasan daripada Profesor Nik Safia. Kalau Ambras ni, kalau yang kadang-kadang yang tak tahu di kalangan bukan Melayu nak baca English version pun ada. Sebab apa? Orang Melayu patut faham sejarah Melayu. Bukan Melayu warga negara Malaysia. Dia patut tahu ini corak pemikiran dan sejarah Melayu ini ratusan tahun budaya dia. Sebab itu kita dapat sikap orang Melayu tentang bahasa dia, tentang adat dia, tentang tata susila dia, tentang kerajaan dan sistem rajanya, tentang pengalamannya. Walaupun kita tahu ada banyak kezaliman yang berlaku, yang khianat dan fitnah, dia ada message moral yang baik. Apa dia message dia? Bahawa yang fitnah dan khianat itu dihukum. Kemudian dia juga menjelaskan bahawa berakhir itu Sultan yang telah juga mengaku banyak kesilapan itu balik kepada juga landasan agama ya. Walaupun sistem itu sistem beraja, maknanya perundangan itu ditentukan oleh raja. Jadi saya harap mudah-mudahan saya nak galakkan sebenarnya dalam kesempatan COVID-19 dan PKP ini, kita carilah buku teks ini penting. Kerana ikut pengalaman saya umpamanya bila kita cakap soal bahasa, kalau saya boleh panjangkan sedikit soal ini, wah heboh bukan main bahasa Melayu tapi kalau benar kita nak dukung dan martabatkan bahasa Melayu, mesti kita tingkatkan dia sebagai bahasa ilmu, bahasa yang baku untuk rantau ya. Bukan bahasa daerah. Bahasa daerah boleh, jadi Kelantan boleh kecek Kelantan, boleh Kedah boleh habang cara orang Kedah boleh lolak cara orang Kedah. Ini nak lahabau di belakang boleh, tapi dari segi bahasa standard pembakuan itu dijaga supaya jadi bahasa besar dunia, ratusan juta menguasai. Tapi dalam masa itu kita juga jangan mengambil sikap yang
negatif terhadap bahasa-bahasa lain. Umpamanya dalam hikayat Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah itu sebagai agak hero Melayu, walaupun kontroversi, ada kata Hang Jebat, ada kata Hang Tuah, tak apa, itu bab lain. Itu penguasaan bahasanya banyak, berbelas. Dia tahu bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Cina. Masa itu digunakan bahasa Keling, bahasa India, ya, kemudian maknanya nak tunjukkan bahawa orang itu yang diangkat sebagai orang kanan raja itu orang yang berilmu, bukan orang yang mengampu, bukan orang yang rasuah, tapi orang yang berilmu. Itu dalam sejarah Melayu pengajarannya. Itu berbeda daripada orang yang lontarkan maki hamun Melayu, tetapi tidak ada asas budaya yang patut kita terapkan. Sebab itu untuk hari ini, selamat Ramadan Karim, kullu am wa antum bi khair. Banyak membaca dan PKP kesempatan kita menimba ilmu, buat ibadat dan baca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.